Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia sebagai rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Hari yang baru, minggu yang baru, lebih kurang orang kata seminggu lagi. Kita nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa khabar anda di rumah? Harap-harap semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sahaja, ya, baik-baik. Dan terus orang kata sentiasa menjaga kawalan kendiri, bertahanlah sebentar sebelum kita divaksinasi. Dan insya-Allah orang kata kita tak sabar nak tunggu satu hari nanti kita diumumkan. Kita diisytiharkan bebas daripada COVID-19. Apa khabar Fatah? Sihat. Gus? Alhamdulillah sihat. Breakfast ringan je bagi tadi. Tapi macam bersemangat dia hari ini. Dan hari ini merupakan hari Isnin, Betul. 5 April 22 Syaban 1442 Hijrah. Pejam celik kan Gus. Macam Gus tadi cakap dah nak puasa. Betul. Anda sudah bersedia? Setakat ini puasa ganti semua dah settle. Alhamdulillah. Yelah so ada tak sihat tahun lepas. Faham. Tapi sekarang ini untuk membuatkan kita lebih bersedia tu adalah mungkin dari segi nak biasakan diri dengan bulan Ramadan. Betul. Dalam nombang baharu, dan kita risau juga sebab terutamanya di Sarawak kes COVID-19 semakin meningkat. Dan itu juga memberi faktor kerisauan lah kepada saya sekeluarga mengenai bulan Ramadan yang bakal tiba ini. Apa-apa pun kita ambil positif, maksudnya kita kena tingkatkan kawalan kendiri lah. Baik, hari ini apa topik yang akan kita bawakan kepada tetamu kita tak? Jadi topik yang kita akan bawakan kepada tetamu pula, kepada penonton. Pada penonton. Jadi untuk topik kita pada hari yang sungguh menceriakan ini, topik pertama yang kita akan kupaskan adalah berkenaan dengan masa depan seni pembentasan teater pada tahun 2021. Dan untuk topik yang kedua, kita akan kupaskan mengenai penyakit hemofilia. Nak tahu apa yang topik kita akan kupaskan ni? Kenalah tunggu bersama dengan kita orang sehingga penghujung rancangan. Terus setia bersama kami di Sejahtera Asia secara langsung sehingga 8.30 pagi di Astro saluran 122 dan My Freeview. Baik, kita nak bawakan dulu perkembangan semasa kepada anda. Pastinya selepas ini anda nak turun ke pejabat dan sebagainya. Jadi nak bersarapan dengan rakan-rakan sepejabat. Pastinya kita nak tahu dululah perkembangan semasa. Mungkin anda boleh ceritakan kepada mereka. Dan Fatah akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia. Baiklah, saya teruskan dengan perincian berita pada hari ini. Status terkini COVID-19, Malaysia merekodkan 1,349 kes baharu positif setakat semalam, di mana 1,342 kes tempatan dan 7 kes import. Dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia meningkat kepada 350,959 kes setakat ini. Malaysia juga mencatatkan peningkatan kes sembuh sebanyak 1,270 setakat semalam dan duka cita dimaklumkan bahawa 2 kes kematian dilaporkan yang menjadikan jumlah kes kematian meningkat kepada 1,288. Takziah diucapkan kepada ahli keluarga mangsa. Untuk pecahan kes baru positif COVID-19 mengikut negeri, Sarawak mencatatkan rekod tertinggi iaitu sebanyak 419 kes, diikuti dengan Selangor 343, Pulau Pinang 185 dan Johor 95. Dan untuk kes purata, kes rendah ialah Perlis sebanyak 1 kes. Jadi kita harus fokus bekerjasama demi memperjuangkan perjuangan kita memerangi COVID-19 ni. Dan sentiasa ingat, COVID ini dia tak pernah bercuti dan sudah berada dalam komuniti kita. Jadi terus beramal dengan norma baru dan patuhi SOP demi untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 ini. Jadi Gus boleh mungkin kongsikan perincian berita dekat Sarawak. Setiap hari kita kongsikan kepada mereka angka demi angka yang kita laporkan. Dan daripada 2 kes kematian dicatatkan di seluruh Malaysia tadi, 1 daripadanya di Sarawak. Perinciannya, Sarawak setakat semalam 4 April 2021 mencatatkan kes COVID-19 tertinggi di Malaysia dengan 419 lagi kes baharu COVID-19. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak setakat ini meningkat kepada 17,554 kes. Seri Aman merekodkan kes tertinggi dengan 159 kes, diikuti Bintulu 57 kes, Sibu 54 kes, Miri 34 kes, Sarike 32 kes, Serian 17 kes, Meradong 17 kes serta beberapa lagi daerah yang lain seperti anda boleh rujuk di Facebook JPBNS. Semalam juga duka cita dimaklumkan apabila satu lagi kes kematian
kematian dicatatkan di Bintulu dan ini menjadikan jumlah kematian COVID-19 di Sarawak setakat ini adalah sebanyak 114 kes. Manakala 3 lagi kluster baharu COVID-19 diisytihar di Sarawak iaitu di daerah Seri Aman, Meradong dan Matu. Justru jumlah kluster yang masih aktif di Sarawak setakat ini ialah 39 kluster. Kepada keluarga mangsa yang terlibat, salam takziah kami ucapkan. Dan ini pastinya membawa kepada perincian yang seterusnya iaitu PKPD Kampung Binyu Baru Samarahan bermula 4 hingga 17 April ini, daerah Serian kini berstatus merah. JPBNS bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Binyu Baru Samarahan dari 4 hingga 17 April ini. Ujar Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas, penganjuran Majlis Sosial bagi daerah berstatus merah dan jingga adalah tidak dibenarkan. Dalam pada itu, daerah Sarikes semalam bertukar daripada status jingga ke status merah setelah merekodkan 65 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Jadi setiap hari, sekali lagi kami pesan kepada anda dalam kita menjalani rutin harian kita, jangan lupa untuk terus amalkan 3W, wash, warn and wear, dan elakkan 3C iaitu confined spaces, close conversation dan crowded places. Itu adalah perkembangan COVID-19 untuk anda Cak Nas. Seterusnya mungkin daripada Fatah. Untuk perincian seterusnya macam biasa guys, saya suka membawa berita yang menjadi inspirasi kepada semua. Teater Empat Nyonya Empat Dara karya Waisran Hadi akan dipentaskan mengikut norma baharu yang juga sekaligus bakal memberikan satu pengalaman dan fenomena baru buat penonton, malah pelakonnya iaitu Amy Mastura, Juhara Ayub, Mardiana Alwi dan banyak lagi bakal terlibat. Menurut pengarahnya Dr. Rosmina Tahir, cabaran inilah yang akan mengukur kreativiti penggiat seni dalam berkarya pada masa yang sama bagi memastikan industri teater terus hidup dan menjadi inspirasi kepada penggiat seni tanah air untuk terus berkarya. Beliau juga berkata mereka lagi masih mencari alternatif yang sesuai yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan Keselamatan Negara untuk cabaran bagaimana untuk menghadapi prosedur SOP itu sendiri semasa sesi latihan dan juga dalam berlangsungnya pementasan teater itu nanti. Dan teater Empat Nyonya Empat Dara ini bakal dipentaskan dalam norma baru bermula 8 sehingga 11 April di Dewan Mini Auditorium Pusat Pelancongan Malaysia, Matic, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Jadi buat seluruh warga Empat Nyonya Empat Dara, selamat maju jaya daripada kami, Sejahtera Asia dan TVS. Dalam norma baru ni guys, orang cakap nothing is impossible kan. Bila kita sentiasa mencari jalan untuk menuju sesebuah kejayaan itu, pasti dipermudahkan. Nothing can stop us from being creative. Kalau kita lihat barisan pelakon tadi, ada Amy Mastura. Teringat lagu raya. Belum apa-apa kan? Dah fikir lagu raya. Setahun sekali. Syawal menjelma. Itu antara barisan pelakon hebat yang akan membintangi pementasan teater tersebut. Dan pastinya hari ini kami juga bawakan kepada anda topik mengenai pementasan teater tetapi secara kontemporari. Nak tahu lebih lanjut perinciannya selepas ini? Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Ting, ning, ning, ning. Klik, klik. Ketua kelas, ketua kelas. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Iki mimpi ke? Teman-teman saya Afikai. Saya Rifki. Adila. Kami dari Afikai di awal mengucapkan selamat kembali ke sekolah. Sekolah time. Bersempena dengan itu, kita akan menghasilkan pelbagai projek yang berkaitan dengan Persekolahan. persekolahan. Seperti apa? Seperti yes. this So, one. in this episode kita akan buat persekes daripada plastik yang terbuang. Jadi inginkan lebih banyak projek yang berbeza dan menarik, silalah stay tune dalam Afikai DIY. Mas sekolah. Mas sekolah. Come. Tunggu. Bertemu kembali kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Fatah Burhanuddin dan peneman Mercer saya pada hari ini Saya Gas, Ghazali. macam biasa. Sebelum okey. itu Gas,
untuk penonton-penonton kat rumah, mana yang tidak sempat menyinggah ataupun melihat episod yang lalu, jangan lupa, jangan risau, jangan khawatir. Kita boleh buka YouTube TVS, type je Sejahtera Asia ataupun layari web tvstv.my. Jadi, pementasan teater. Betul. Itu topik yang kita nak bawakan pada hari ini. Selalu kita dengar pementasan teater ni secara fizikal, tetapi dalam keadaan norma baharu ini, ada juga sebelum ini kita telah menjemput tetamu yang mana mereka membuat persembahan teater secara maya. Cabarannya luar biasa. Itu mengenai cabaran teater yang kita tahulah pada waktu norma baharu ini. Bagi Fatah sendiri, Fatah peminat teater? Dulu, masa kecil-kecil lah, pernah orang cakap pergi kursus teater. Kursus ke arah mana tu? Lakonan? Lakonan. Dululah. Lepas tu, sudahlah sampai musnah, anganku musnah. Pelamin anganku musnah. Jadi, pandemik COVID-19 telah mengubah landscape kerja serta kehidupan warga dunia selain menambah bebanan kepada cabaran yang dipikul. Seperti yang kita tahu, industri seni dan kreatif negara juga tidak terlepas daripada menerima tempias wabak yang telah menura lebih daripada setahun ini. Seperti pementasan teater, di mana pementasan teater ini adalah satu gabungan kerja-kerja kreatif yang merangkumi semua unsur seni dan pengurusan berdasarkan daripada naskah lakon yang dipersembahkan secara langsung kepada penonton. Pementasan teater bukanlah semata-mata hiburan, tetapi ianya menjadi wadah penyampaian ilmu, menyuntik motivasi dan pengajaran dalam setiap cerita yang dikisahkan. Jadi ini ada berkaitan dengan topik yang pertama kita, iaitu masa depan pementasan teater pada tahun 2021. Tanpa melengahkan masa lagi, kita menjemput Encik Abdul Walid bin Ali untuk mengupas topik kita dengan lebih lanjut. Pensyarah Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar kita? Sihat? Baik, sihat. Ingat cerita kita orang Matu. Orang Matu. Bila dah nanggap orang Matu, kita dapat detect mukanya kita orang Matu. Berbeza sikit lah. Ya, pada pandangan kita lah nak. Taklah orang luar di sini. Jadi, bila kita kelakar mengenai pementasan teater, pasti ramai sebenarnya penonton kita yang rindukan vibes untuk menonton teater secara fizikal. Dan bercakap mengenai persembahan teater, pastinya mereka akan teringat akan persembahan teater secara tradisional, seperti pementasan teater lagi kita ada wayang kulit dan macam-macam lagi. Selain merupakan seorang pensyarah, saudara Abdul Walid juga merupakan seorang anak seni dalam bidang persembahan kontemporari. Jadi, sebab itu mungkin boleh dikongsikan mengenai apakah sebenarnya persembahan kontemporari ini. Adakah ianya gabungan pelbagai elemen ataupun gabungan antara seni dahulu dan sekarang? Saudara Abdul Walid. Okey, terima kasih. So, untuk sebelum saya pergi jauh, first saya nak ucapkan terima kasih kepada saya punya fakulti, dekan terutamanya, sebab bagi peluang kepada saya untuk keluar dan memberi semula kepada masyarakat seperti mana apa yang saya buat sekarang, bagi talk kepada masyarakat. Dan itu antara benda yang menarik untuk saya cakap tentang apa yang kita buat di rumah sana. Dan sebelum ini pun saya rasa macam TVS dan beberapa pihak tahu bahawa Unimas pernah mementaskan teater di Istana Budaya, dan waktu itu saya adalah pengarah projek. Dan untuk pengetahuan semua, projek tersebut telah berjaya mendapat THA Award, satu award yang sangat berprestij untuk untuk bidang IPT lah, untuk IPT. So, saya pergi pada soalan tadi Sorry tadi iklan sekejap. Tak apa, itu adalah satu pencapaian yang perlu dibanggakan sebenarnya. Perbezaan tu antara persembahan seni secara kontemporari dengan bidang seni yang lain. Okay, so firstly, bila kita cakap tentang tradisional dan juga apa yang berlaku sekarang, so tradisional ialah benda yang kita dari turun-temurun amalkan. Dan benda itu dia berterusan dan tidak ada perubahan. Misal kata macam contoh cerita rakyat. Dia tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Sama juga macam tarian rakyat tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Permainan muzik sapi. Tapi kalau kita cakap tentang kontemporari, ialah benda-benda yang kita selarikan dengan apa yang kita amalkan sekarang. Macam contoh kalau macam di Sarawak kita sangat popular dengan Alina Murang. So, itu adalah benda-benda kontemporari yang kita jelas lihat. Dia bawa juga elemen-elemen tradisional, tetapi dalam masa yang sama dia modernkan mengikut keselesaan semasa. Okey, dan kalau kita lihatlah persembahan seni secara kontemporari ini bukan mudah sebab ianya mementingkan elemen seperti kehadiran seseorang artis dan juga beberapa elemen
elemen lain seperti ruang masa, badan dan sebagainya. Jadi macam mana elemen ini, gabungan pelbagai teknik ini memainkan peranan penting dalam sesuatu seni persembahan secara kontemporari, Saudara Abdul Walid? Okay, so kalau kita tengok balik definition teater itu sendiri, teater punya definition actually sangat senang. Maksudnya macam seorang ataupun beberapa orang melakukan sesuatu ya, di hadapan seseorang ataupun beberapa orang pada waktu, masa, tempat dan situasi yang sama. Maksudnya live event. Okay. So anything related to live event is theater. So maksudnya dia perlu ada penonton, dia perlu ada pelakon dan dia perlu ada satu perkara yang menarik perhatian. Dan bila kita cakap tentang perkara yang menarik perhatian itu, dia bukan sekadar lighting, bukan sekadar digital teknologi dan sebagainya. Dan boleh jadi saya bercakap macam ni saja duduk sepanjang 2 jam, orang boleh tertarik. So kalau nak kata tentang bagaimana contemporary dan juga elemen-elemen yang you cakap tadi itu memberi efek terhadap persembahan dan sebagainya, dan benda itu memang obviously memberi efek kalau untuk persembahan teater. I see. Yeah. So maksudnya kalau ni terkeluar sikitlah daripada teater problem, sebab boleh. saya No merupakan problem. anak seni juga, tapi saya mesti kepada bidang tarian. So bercakap berkenaan dengan contemporary itu sendiri, adakah persamaan teater dengan tarian tu secara contemporary dia sama? Maksudnya dari segi tradisional dia sendiri. Adakah maksud dia sama? Dan kita ada macam beberapa persembahan teater yang tidak mempunyai teks. Misal kata macam contoh drama tari misalnya. Saya juga pemain drama tari sebelum ini. Dan benda-benda itu memang as long as dia live event. Benda yang ada penonton, ada pelakon pada waktu dan tempat yang sama. So benda itu dianggap sebagai satu pementasan teater. Tetapi dalam dunia contemporary, kalau macam dulu, dalam dunia tradisional, saya adalah you punya performer. Tapi dalam dunia contemporary, berkemungkinan you sebagai saya punya performer dan saya sebagai penonton. Dia punya guidelines tu dah semakin halus kalau contemporary punya zaman. Perlu ada penonton, perlu ada pelakon untuk teater tersebut, dan sorakan daripada penonton itu penting untuk menyemarakkan lagi mood karakter itu dalam menghayati watak mereka. Tapi kita nak tahu cabaran semasa pandemik COVID-19 ini yang tidak membenarkan penonton untuk turut bersama-sama dalam dewan ataupun di sesebuah tempat menyaksikan pementasan teater itu. Sebagai seorang penggiat dalam industri ini, apa antara cabaran yang mungkin dirasai dan dialami oleh Saudara Abdul Walid? Okey, waktu mula-mula pandemik dulu, sekarang dah bulan 4 rasanya, dah setahun lebih kita PKP kan, setahun lebih. So sepanjang awal-awal tu, kebanyakan kumpulan teater dia ada isu dan ada problems untuk express diri mereka. Sebab mereka dah terbiasa untuk express di hadapan orang. Tiba-tiba kena kurung, jadi orang masih macam, oh, alamak, macam mana? Apa yang saya kena buat kan? So, benda-benda itu bagi efek terhadap dia orang punya cara. So, kebanyakan benda yang dibuat kena buat online kan. So, bila dia tak pasal buat online, dia orang ni in the end of the day ada lambakan kelas, lambakan talk berkaitan teater pada awal-awal dulu. Dan pada awal-awal tu kita bercakap tentang isu-isu dan kekangan yang kita alami. Tetapi salah seorang rakan saya, Mark Teh, dia cakap waktu kita buat satu discussion, waktu tu tengah PKP, dia buat discussion, dia kata macam kita kena tengok benda ini dari sudut positif. Betul. Ya, kita tengok dari sudut positif sebab sebelum ini kita ada isu yang lebih teruk rasanya. Macam contoh isu-isu berkaitan perkauman, isu tentang kuarantin yang lebih berat. Dan kita dapat atasi benda ini dalam tempoh yang mencabar ni. Even dalam dunia pun kita pernah ada plague kan, isu yang sangat besar dalam dunia teater sehingga membunuh kebanyakan manusia kan sebab oleh jangkitan tersebut. Dan lebih kurang sama je keadaan dia macam kita alami sekarang. Cumanya yang kita bincang waktu itu ialah cabarannya ialah tentang bagaimana untuk kita hidupkan balik suasana berhadapan dengan penonton. Kena lihat dari sudut yang positif, yang mana salah satu kebaikannya adalah semua penonton walaupun menonton secara maya tetapi mereka berpeluang untuk berada di
Transit. Yes, Itu that's adalah the thing. kebaikannya. Begitu juga dengan kita di TVS. Biarpun dikekang oleh faktor pandemik ini, it doesn't stop us from being creative. Jadi kita nak ucap syabas sebenarnya kepada tim TV Stars. Nak ambil kesempatan juga ini nak ucap syabas kepada mereka kerana dengan format yang mereka ada, dengar-dengar mereka dah ada challenger daripada negara seberang Indonesia. Nak tahu bukan kenalah biasa-biasa. tonton TV Stars setiap Betul. Selasa malam Rabu. Selepas ini banyak lagi perincian mengenai pementasan teater dan bidang seni kontemporari ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia di pagi Isnin ini. Topik pertama yang kami bawakan kepada anda pada pagi ini adalah mengenai seni pementasan teater. Apa masa depan bidang ini pada tahun 2021 ini? Adakah semakin banyak pementasan teater diadakan secara fizikal? Itu yang kita nak tahu. Jadi, kita bersama dengan saudara Abdul Walid. Saudara Abdul Walid, kalau boleh kita nak tahu sebab sebelum inilah selalunya pementasan teater ini dilakukan di muzium, dewan besar atau galeri seni. Tapi kini menariknya ia turut dipersembahkan di kawasan seperti bangunan lama, jalan raya dan pelbagai lagi tempatnya lain. Bagi saudara Abdul Walid sendiri, kenapa perubahan dari segi tempat atau lokasi persembahan ini menarik dan penting mengikut konteks masa? Okey, saya melihat benda itu dari dua perkara lah. Pertama, dari aspek saya sebagai pengkarya. Bila saya melihat pentas, saya minat pentas-pentas yang konvensional tersebut. Tapi kalau macam saya rasa macam apa kata kalau saya cuba explore tempat-tempat yang lain. Macam sebelum ni saya buat dekat supermarket. Supermarket? Supermarket. Buat pementasan teater? Ya, pementasan teater. Menarik ya. Okey. First time dengar ni. Kali pertama dengar ni. Kalau you tahu Ting Ting Supermarket tu yang sebelum ni. okey. So kita buat pementasan dekat situ pada tahun lepas. Memang Meriah. kita ikut SOP lah. Memang kita terpaksa ikut SOP dan maksimum kita bawa masuk 40 person saja untuk satu pementasan. Sebelum ni. Dan kenapa kita buat benda tu, macam saya sebagai pengkarya dan saya punya cikgu sebelum ini, Mike Pearson, dia pelopor perkataan site specific theatre. So benda ini dibuat sebab kita nak mencuba benda baru. Betul. Dan sama juga macam apa yang dia buat sekarang, perkara-perkara yang dia buat sekarang, kita mahu benda yang selain daripada yang kita dah rasa macam saya nak penonton merasai sendiri, bergerak dan sebagainya. Selain pada supermarket, saya ada juga buat persembahan di gudang. Kalau di KL kita ada kongsi KL. Kita pernah buat persembahan di gudang dan kita pernah buat persembahan di atas atas loteng orang kata. Rooftop lah. Rooftop pun orang kata. Maksudnya tak semestinya diadakan di muzium ataupun tempat-tempat yang klise lah yang kita tahu. Apabila dibuat di supermarket ataupun di loteng, rooftop dan sebagainya, pastinya ianya lebih dekat dengan masyarakat dan orang yang tak minat teater pun minat teater because it's very approachable kan. Sambutan tu macam mana kalau dibandingkan dengan secara konvensional di galeri, muzium dan sebagainya. Bagaimana sambutan terhadap pementasan teater di tempat-tempat yang baru macam tu? Orang waktu mula-mula tu orang rasa pelik lah. First, obviously orang rasa pelik. Betul ke aku tengok teater ni kan? Sebab kita dah biasa duduk and kita tengok pementasan secara langsung. Dan kali ni kita paksa orang untuk bergerak. Dan benda tu orang rasa macam, wow, saya rasa macam ini satu pengalaman yang macam seolah-olah kita cakap dengan orang betul kan. Seolah-olah macam pengalaman dia jelas dekat dengan orang betul. Dan menjawab soalan, menjawab kepada yang tadi, saya terlupa untuk cakap tentang perkara kedua. Kenapa perubahan itu berlaku disebabkan oleh ekonomi. Ruang-ruang pentas dekat dalam negara semakin lama semakin mahal. So kebanyakan pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti ni, dia tak ada ruang untuk buat pementasan. So terpaksa mereka memilih ruang-ruang yang lebih murah. Terpaksa mereka pilih ruang-ruang yang lebih kecil. Contohnya untuk accommodate dia orang punya keuntungan lah. Sebab kalau contoh satu ruang pementasan 1,500 sehari. So penonton dia orang dalam 10 orang, 20 orang. So 10 darab 20 baru 200 kan. So tak dapat nak mencapai at least balik modal tu. So itu salah satu sebab lah kenapa orang berpindah dari konvensional ruang pergi kepada
ruang yang lebih Pastinya it can reach the community even closer, tapi cabarannya tu tak, sebab kita tahu kalau dibuat di tempat yang terbuka dari segi mungkin bunyi ke gangguan ke, macam mana pihak saudara Walid mengatasi cabaran-cabaran sedemikian? Oh, bunyi tu kadang-kadang dibagi satu pengalaman yang best juga. Ya, sebab okey. ada satu pementasan saya buat dekat gudang dulu sebelum ni. Dan dalam pementasan tersebut memerlukan pelakon tersebut untuk bercerita benda-benda yang tragik dalam kehidupan mereka. Dan tiba-tiba ada construction bunyi. At first kalau kita lihat dari sudut negatif, ia mengganggu kan? Yes, yeah. But what happened after that? Dan orang rasa macam benda tu adalah benda yang saya sengaja buat. Okay. Tapi benda tu macam kebetulan ada kat situ dan dia kena dengan keadaan. Dia lagi real Lagi real, lagi kena. Bestnya teringin. Kan? Sebagai pensyarah, bagaimana Encik Walid orang cakap dalam keadaan virtual ni, dia sambil menerapkan nilai-nilai elemen seperti performer relation, audience, body space and time tu. Macam mana menerapkan? Sebab kita tahu virtual ni kalau sebagai pensyarah susah sikit budak-budak nak menjalani teater secara reality sebab beranggapan bila kita berhadapan dengan laptop orang cakap macam tak ada feel tu. Macam mana Cik Walid sendiri menerapkan nilai-nilai ni? Macam sekarang ni kita waktu awal-awal buat kelas online dulu, kita macam kekok jugalah sebenarnya sebab kita dah terbiasa buat persembahan, kita dah terbiasa bercakap secara live. Bila kita buat benda online sekarang ni, kita study bahawa students dia ada keinginan untuk belajar. Okay? Kita study bahawa benda itu boleh dibuat. Cumanya sekarang isu dia ialah macam mana, apa teknik yang kita nak untuk supaya penonton belajar dan kita pun faham juga kan. Dan apa yang saya buat ialah saya tak nak bagi dia orang benda-benda terlalu berat dulu. Sebab online ni benda dah kita kita penat, lepas tu kita berat, dan kadang-kadang assignment saya simple je. Macam contoh ada satu assignment saya sekarang ni untuk budak lakon. Saya suruh dia orang just cerita saja. Apa pengalaman dia orang berjumpa dengan kekasih mereka ataupun apa pengalaman dia orang. Apa pengalaman menarik je kan. Apa pengalaman dia orang bila berjumpa dengan crush, at least kalau mereka tak pernah ada kekasih kan. So keikhlasan bila mereka bercakap itu sebenarnya itu adalah elemen penting dalam lakonan. Keikhlasan tu. Kata orang kalau kita berlakon ataupun buat sesuatu dengan ikhlas, benda tu nampak dan sebaliknya. Okey. Saudara Walid, seni persembahan secara contemporary adalah sejenis persembahan yang saya kira tidak terhad kepada satu set genre atau satu elemen sahaja. Ianya melibatkan inovasi dan eksperimen untuk berkarya. Tapi apa pula pandangan saudara Abdul Walid terhadap setengah persepsi pengikut industri ini yang mana kata mereka bahawa persembahan secara contemporary ini disebabkan ia mempunyai pelbagai gabungan elemen, jadi hala tujunya tidak jelas. Pandangan saudara Walid? Pada saya, kalau nak kata hala tuju jelas tu, saya tidak bersetuju tentang perkara tersebutlah. Tapi pada saya hormat pandangan-pandangan. Kalau macam orang lain kata sekian, kalau orang kata tidak, kalau orang kata ya, saya hormat pandangan-pandangan tersebut. Tetapi untuk mengatakan tidak ada hala tuju tu, saya rasa benda itu dia ada hala tuju dia sendiri. Cumanya mungkin ada isu gap umur kan. Maksudnya macam umur budak-budak sekarang, Gen Z sekarang, dia orang tengok Twitch kan. So elemen-elemen sebegini yang kita tengok, mungkin ada isu ketidakfahaman antara generasi. Kalau kita cakap tentang generasi, dan mungkin ada ketidakfahaman terhadap satu-satu konsep yang baru disampaikan. Macam contoh, saya cakap dengan you pasal persembahan saya di supermarket tadi, mungkin you boleh terima kan, tapi mungkin sebahagian orang macam, ini teater kan. So benda-benda macam tu. Saya kira mereka kena rasai pengalaman itu dahulu, baru mereka boleh beri komen dan persepsi mereka. Tetapi apa yang boleh saya katakan, persembahan seni secara contemporary ini memang sangat positif. Ia adalah satu alternatif baru sebenarnya untuk penggiat industri ini lebih berani untuk berkarya. Jadi akhir sekali kalau boleh dikongsikan kepada mereka di luar sana, apa tips tu? Nak jadi pelakon teater kalau dibandingkan dengan pelakon drama ataupun filem. Kalau saya kira ramai sebenarnya mereka yang menonton sekarang ini mungkin bercita-cita nak jadi pelakon teater. Apa tips tu, saudara Walid? Okey, perkara pertama ialah kita terus buatlah. Pertama, kita kena sentiasa terus membuat apa yang kita nak buat. Betul. Tak kisahlah apa kita buat tu betul ataupun salah. Tetapi at least, tetapi kita tak boleh buat dan terus buat tanpa ada cikgu.
Kita kena ada cikgu yang guide kita supaya kita berada di jalan yang betul kan. Itu elemen antara benda-benda yang saya rasa macam kenapa saya sentiasa galakkan student-student saya untuk buat persembahan dekat luar ialah disebabkan oleh benda-benda macam ni. Even sekarang pun saya lihat dekat Kuching sejak dari 2018 sampai ke sekarang kita dah ada series of performance daripada student-student saya. Dan bila mereka buat performance tu mereka berjaya untuk tarik penonton-penonton baru diorang punya usia. Dan pada saya kalau kita cakap tentang penontonan dan juga performer, yang penting pada saya ialah dia kena betul dia punya hala tuju. Contoh macam saya buat persembahan contemporary mungkin tidak sesuai untuk orang tradisional. Kalau saya kena buat persembahan tradisional mungkin tak sesuai untuk orang contemporary. Pada saya kita fokus saja kepada kita punya penonton. Itu yang lebih penting daripada kita daripada kita fikir banyak and tak buat apa. Kena free lah. Tipsnya kena being there, kena berani and bebas untuk berkarya dan jangan terlalu fikir bahawa kita buat ni ada orang tak terima. Kita kena sentiasa berani mencuba dan keikhlasan itu penting sebab ia nampak di wajah kita semasa kita berkarya. Terima kasih saudara Abdul Walid kerana sudi bersama kami di Sejahtera Asia pagi ini. Mungkin boleh nanti kalau sudah reda COVID-19 ada citra warna di Unimas, boleh kita jumpa sekali lagi? Boleh. Problem. Terima kasih. Baik, kepada anda itu adalah persembahan seni secara contemporary dan terjawab sudah bagaimana masa depan agak-agaknya daripada persepsi pencara Fakulti Seni Guna dan Kreatif ini terhadap pementasan teater tahun ini 2021. Pada anda di rumah jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita ada segmen kesihatan untuk anda sangat penting. Jadi kita nak pesan kepada mereka terus setia bersama kami. Jangan tukar channel hanya di Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya Fatah Bolhanuddin dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Tadi kita bercakap pementasan teater. So saya nak self claim. Self claim. Saya nak bercakap yang teater ni sebenarnya bukan mudah. Sebab saya pernah teater dahulu di mana setiap karakter kita perlu jiwai. Setiap karakter yang diberikan perlu kita jiwai. So dia agak susah sebenarnya. Dan pergerakan tu mungkin kena lebih besar. Betul. Sebab kita buat secara live tak ada it's not reversible. Betul, kan. Itu cabarannya. Topik pertama yang kami bawakan kepada anda pada pagi ini. Topik kedua, segmen kesihatan Pernah tak anda terfikir saat anda mengalami kecederaan atau terluka, lepas tu berlaku pendarahan. Kemudian darah tu berhenti mengalir. Itulah mekanisme semula jadi tubuh atau pembekuan darah untuk mencegah atau meminimumkan kehilangan darah di bahagian salur darah yang tercedera atau rosak. Bahayanya sekiranya anda menghidap hemofilia, ini akan menghalang pembekuan darah untuk berlaku dan anda akan mengalami pendarahan berlanjutan biarpun daripada luka yang kecil sahaja. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit hemofilia, kita bersama dengan pakar perunding hematologi Hospital Umum Sarawak, Dr. Chew Liping. Hello, good morning Doktor. Hello, selamat pagi kepada Selamat pagi. How are you? Fine, thank you. Alhamdulillah, syukur. Saya You pun look so cheerful this morning. Okey doktor, apa itu sebenarnya penyakit hemofilia? Kalau boleh doktor kongsikan kepada mereka yang barangkali belum cakna mengenai penyakit ini doktor. Terima kasih kepada produser TVS atas jemputan ke Sejahtera Asia. So, hemofilia ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan faktor 8. Kita panggil penyakit ini hemofilia A atau kekurangan faktor 9, hemofilia B. Seperti Encik Gas cakap, memang kedua-dua faktor ini sangat penting untuk pembekuan darah. Jikalau kekurangan faktor ini, seseorang pesakit hemofilia akan mengalami pendarahan yang tidak terkawal. Itu adalah satu penjelasan yang saya kira sangat bagus sebab kekurangan faktor 8 dan 9 merupakan punca kepada penyakit hemofilia ini. Tapi kita nak tahu juga doktor, adakah penyakit ini diwarisi secara turun-temurun ataupun ianya diperoleh melalui jangkitan macam mana doktor? Terima kasih atas soalan ini. Pada lazimnya, hemofilia ialah sesuatu penyakit turun-temurun. Ia tidak berjangkit.
Hemofilia diwarisi dari genetik ibu bapa dalam kromosom X. So kalau seseorang lelaki mengalami mewarisi kromosom X ini, manakala lelaki itu akan mempunyai pendarahan hemofilia. Manakala perempuan, jikalau dia mewarisi kromosom X itu, dia akan menjadi pembawa. Tetapi perempuan akan mewariskan genetik hemofilia ini kepada anak lelakinya. Dalam kes, kadang-kala dalam 1/3 daripada kes, penyakit hemofilia terjadi sebab mutasi gen. Pada kes ini, kedua-dua ibu bapa tidak mempunyai genetik hemofilia. Mana genetik ini berlaku pada badan pesakit itu sendiri. Jadi doktor, kalau boleh kita nak tanya dulu, adakah maksudnya penyakit ini lebih cenderung kepada kaum lelaki berbanding wanita? So boleh dikatakan 99% masalah pendarahan ini berlaku kepada lelaki, tapi perempuan akan menjadi pembawa. Bercakap mengenai insiden, apakah insiden penyakit ini di Malaysia dan lebih spesifik di Sarawak di sendiri? Okey, so Hospital Umum Sarawak ialah ahli kepada World Federation Hemophilia. Dia sesuatu organisasi antarabangsa yang memantau semua pesakit hemofilia dan penyakit berdarah di seluruh dunia. Ia terdiri daripada 115 negara termasuk Malaysia, di mana Sarawak ialah satu daripada hospital yang terlibat. Dalam World Federation Hemophilia 2019 terdapat 157,517 hemofilia A dan 32,000 pesakit hemofilia B. Di Malaysia, dalam report 2019 terdapat lebih kurang 950 pesakit hemofilia A dan 117 hemofilia B. Dalam penyelidikan saya bersama Dr. Andy Tang dan rakan-rakan di seluruh Sarawak, kita membuat satu publication penyelidikan yang diterbitkan dekat Malaysian Medical Journal pada awal tahun ini. Kita mencatat 79 hemofilia A dan 17 pesakit hemofilia B di Sarawak. Jadi maksudnya di Sarawak, kalau boleh dikongsikan distribusi dan insidennya dalam setiap 100,000 kelahiran mungkin, doktor? Okey. So dekat Sarawak, kebanyakan pesakit hemofilia jatuh dekat state besar seperti Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, di mana pusat-pusat hospital ini menjadi pusat rawatan hemofilia. Pada masa ini 50% daripada pesakit kami datang daripada etnik Bumiputra Sarawak sendiri. Pada penyelidikan kita dapati prevalence hemofilia amnya ialah 10 anak lelaki dalam kelahiran 100,000 bayi lelaki. So 10 in 100,000. Okey, maksudnya 1/1000 lah daripada 1/10,000 daripada 100,000 kelahiran bayi lelaki. Itu merupakan satu angka yang kita tidak boleh pandang enteng juga sebenarnya, doktor. Jadi kita nak tahu tahap penyakit hemofilia ini. Perinciannya, doktor. So biasanya penyakit ini berlaku pada rakyat di seluruh Sarawak, terutama kebanyakan dia di Kuching, Sibu, Miri dengan Bintulu. Okey. Itu adalah tahap hemofilia yang perlu kita cakna. Ada pepatah yang mengata lebih baik mencegah daripada menyembuh. Jadi, apakah antara gejala penyakit hemofilia ni, doktor? So gejala hemofilia ini boleh disebabkan oleh peratus faktor 8 atau 9 dalam seseorang itu. So dia boleh dikategorikan sebagai ringan, sederhana atau serius. Pada orang yang mengidap penyakit hemofilia yang ringan, dia hanya dapat pendarahan bila berlaku kecederaan.
So pada orang yang mengalami hemofilia tahap sederhana, Okey. dia akan mendapati pendarahan jikalau berlakunya kemalangan atau pembedahan seperti membuang gigi, pergi dentist atau pembedahan atau waktu bekatan pada budak lelaki. Manakala yang tahap serius itu, seseorang akan mendapat pendarahan secara spontan. Aha. So di Sarawak, malangnya 45% pesakit kita dari jenis yang severe atau serius. Maksudnya dia akan mengalami pendarahan spontan tanpa apa-apa trauma atau pembedahan. Pendarahan spontan tu berlaku di otak, paru-paru macam tu So biasanya pendarahan pada pesakit hemofilia ialah berlaku dekat otot atau sendi. Aha. Mereka akan rasa sakit, tegang, bengkak. Dan kalau pendarahan ini berlaku dengan berulang-ulang, Okey. otot itu akan tercedera. So bagi pesakit hemofilia yang serius, apa yang kita takutkan ialah pendarahan dalam otak, paru-paru atau usus. Ini boleh memudaratkan pesakit Okey. dan sangat bahaya. Boleh membawa maut tak, doktor? Ya, kalau dia tak dapat rawatan, dia boleh membawa maut. So kita kena mendapat rawatan dengan cepat. So bagi bayi-bayi pula, sebab dia tak boleh mengatakan sakit. Betul. So ibu bapa yang mempunyai anak-anak lelaki, bayi-bayi lelaki, dia patut berhati-hati kalau bayi itu selalu menangis bila you gerakkan tangan kaki. So silalah bawa dia kepada pusat rawatan untuk mendapat pemeriksaan selanjut. Bercakap mengenai rawatan tu, Datuk. Ya. Bagaimana penyakit hemofilia ni dirawat sebenarnya? Penyakit hemofilia dirawat dengan penyuntikan faktor 8 bagi hemofilia A atau faktor 9 untuk faktor hemofilia B. So rawatan ini perlu diberi sepanjang hayat untuk menggantikan apa yang kita kekurangan. So pada masa ini pesakit perlu menghadirkan diri ke hospital untuk mendapat suntikan ini, kecuali mereka yang sudah pandai arif dalam rawatan mereka sendiri. Itu adalah antara rawatan yang perlu diterima oleh pesakit hemofilia ini. Kalau boleh kita nak tahu juga, doktor, secara ringkas sebelum kita berhenti berehat, rawatan sepanjang hayat juga perlu mereka ambil. Perinciannya, doktor. So rawatan ini adalah rawatan suntikan. So pada masa ini rawatan dekat Malaysia adalah sangat efektif dan berkesan untuk menghentikan pendarahan. So dan ubat semakin canggih seperti long acting yang dapat kembalikan seseorang pesakit hemofilia untuk menjalani hidup seperti seorang yang normal. Dan bersesuaianlah dengan tema Hari Hemofilia Sedunia yang mana temanya adalah Adapting to Change, Sustaining Care in a New World. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, susah untuk kita buat temu janji dengan doktor dan sebagainya. Kena pandai berdikari untuk menyembuhkan diri sendiri berpandukan apa yang doktor nasihatkan. Perinciannya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ting, ning, ning, ning. Klik, klik. Ketua kelas, ketua kelas. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Iki mimpi ke? Teman-teman, saya Afikai. Saya Rifki. Adila. Kami dari Afikai DIY mengucapkan selamat kembali ke sekolah. Sekolah time. Dan sebenarnya dengan itu, kita akan menghasilkan pelbagai projek yang berkaitan dengan Persekolahan. Seperti apa? Seperti gas. this So, one. in this episode kita akan buat pesek gas daripada plastik yang terbuang. Jadi inginkan lebih banyak projek yang berbeza dan menarik, silalah stay tune dalam Afikai DIY. Mas sekolah. Mas sekolah. Come. Tunggu.
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami. Jadi pada hari ini kita berbicara mengenai penyakit hemofilia yang mana sekiranya kita tidak mendapatkan rawatan mengikut jadual yang telah ditetapkan, terutamanya bagi golongan yang berada pada tahap serius, sangat bahaya. Ia boleh mengundang maut. Masih lagi bersama dengan Dr. Chew pada hari ini. Dr. Chew, tema bagi Hari Hemofilia Sedunia, kalau boleh dikongsikan, apa agak-agak tema pada tahun ini yang setiap tahun saya kira disambut pada 17 April, Sabtu ini. Temanya, Doktor. Okey, tema tahun ini adalah adapting to a new world, adapting to change, sustaining care in a new world. So tema ini sangat selaras dengan apa yang berlaku di seluruh dunia, iaitu pandemik COVID-19. Okey. So seperti Gas cakap, setiap pesakit perlu menghadirkan diri ke hospital untuk mendapat rawatan. Semenjak pandemik ini, jururawat, doktor semua sibuk menangani COVID-19. Malahan ramai pesakit sendiri dengar perkataan hospital pun takut mahu datang ke hospital sebab banyak pesakit COVID. So tema ini sangat selaras dengan apa yang berlaku sebab dia menyeru semua komuniti hemofilia untuk berbangkit dan berikhtiar macam mana dia boleh membantu diri sendiri untuk memperbaiki kesihatan. So satu cara yang kita menyeru ialah untuk pesakit hemofilia untuk berdikari, memberanikan diri untuk memberi penyuntikan faktor dekat rumah supaya dia tak perlu menghadirkan diri di hospital. So kami pihak hospital di seluruh Malaysia bersama Persatuan Hemofilia Malaysia, ia ahli-ahlinya terdiri daripada pesakit hemofilia atau ibu bapa hemofilia. So mereka mempunyai banyak experience tentang rawatan hemofilia. So kita berganding bahu mengadakan workshop, untuk membimbing pesakit, terutama pesakit baru, cara untuk menjaga diri sendiri dan memberi suntikan faktor di rumah. Sebagai contoh, apakah tindakan lain pesakit serta keluarga boleh lakukan untuk mengurangkan kesakitan ni, doktor? So sebagai saya cakap, penjagaan diri sangat penting, terutama penjagaan gigi sebab pesakit hemofilia akan mengalami pendarahan bila cabut gigi. So kalau gigi sihat, ngilulah saya, Doktor. Dahlah cabut gigi tu sakit, kena lagi hemofilia kan? Ya, so kalau dia gigi cantik, tak perlu jumpa dentist dan maka pendarahan akan kurang. Selain itu, kalau terdapat sakit sendi, boleh buat first aid dekat rumah mengikut huruf RICE. R untuk rehatkan sendi itu, I untuk ais, letak ais pada sendi yang sakit. C ialah compress, maksudnya memberi tekanan kepada luka itu supaya pendarahan itu berhenti. Dan E ialah elevate atau naikkan sendi itu lebih tinggi daripada paras dada. Harapan dengan pembekuan darah akan berlaku dengan lebih cepat. RICE, itu adalah tindakan yang perlu diambil oleh pesakit. Saya tertarik dengan huruf I dengan C. Ais, berapa lama ataupun berapa minit perlu mereka letakkan ais. Yang kedua, C adalah kompres. Tekanan tu, Doktor, jangan diikat terlalu ketat ke macam mana? Kalau boleh Doktor jelaskan. So, I ialah ais. Penting ialah ais itu jangan sampai dapat frostbite. Biasanya kita showkan you balut ais itu dengan lampin ke kain dan letak pada tempat itu sehingga ais itu lebur atau tidak sejuk. Kompres ialah bagi tekanan, jangan tekan sampai tak ada pendarahan, tak ada pengaliran darah. Jangan ketat sangatlah. Lebih kurang 10 minit sudah cukup. Bercakap mengenai kesembuhan, bolehkah penyakit hemofilia ni sembuh, doktor? Okay. Thank you, Fatah. Malangnya pada masa ini rawatan belum ada di Malaysia untuk menyembuhkan penyakit ini seperti gene therapy. Tapi kita mempunyai ubat yang semakin canggih seperti faktor long acting atau molekul-molekul baru yang boleh memperbaiki kehidupan seorang hemofilia menjadi seorang yang normal.
Okey, itu antara perkara yang perlu kita tahu mengenai penyakit hemofilia ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, doktor, apa keluarga kepada pesakit ini perlu tahu tentang penyakit hemofilia ini? So pertama, pihak keluarga dengan pesakit perlu faham apa itu penyakit hemofilia. Jangan sembunyikan diri dan rata stigma sebab itu akan membahayakan diri dengan keluarga. Kedua, kalau terdapat kecederaan, kesakitan, sila mendapatkan suntikan hemofilia faktor secepat mungkin. So bagi orang patut bersenam seperti berenang untuk menguatkan sendi supaya dia tidak mendapat kecederaan. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil, tolonglah awasi dia dengan rapi supaya tak cedera dan memberitahu cikgu bahawa untuk mengawasi budak-budak ini dengan lebih rapi. So bagi suntikan ubat, kena berhati-hati kalau dapat suntikan di dalam otot sebab ini akan menyebabkan pendarahan. Tapi suntikan seperti vaksin sangat penting. Itu yang kita nak tahu. Itu yang kita nak tahu. Sebab vaksin itu penting untuk menghindari penyakit seperti hepatitis, campak, measles dan pada masa ini COVID-19. So cara penyuntikan vaksin boleh selamat diterima oleh pesakit hemofilia. Yang mungkin pada tahap ringan, mild, sederhana, itu boleh untuk penyakit hemofilia ini menerima vaksin. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, kami ucapkan doktor. kepada doktor kerana sudi berkongsi mengenai kesedaran kita terhadap penyakit hemofilia ini. Terima kasih banyak-banyak. Pakar perunding hematologi Hospital Umum Sarawak, Dr. Chiew Lee Ping. Thank you so much. Dan kepada anda di rumah, diharapkan agar topik ini dapat memberi anda manfaat mengenai bahayanya penyakit ini. Sekiranya ianya diwarisi dalam keluarga anda ataupun oleh diri anda sendiri, sekarang sekurang-kurangnya anda dah tahu apa langkah yang seterusnya. Dan juga Gas, untuk pada yang penghidap penyakit hemofilia ni, ketahuilah anda bukan berseorangan. Betul. Anda sentiasa mendapat sokongan daripada kami dan jika orang cakap segeralah kepada yang mendapat penghidap ni, segeralah untuk membuat rawatan lanjut. Adapting to change, sustaining care in a new world. Itu adalah tema World Hemophilia Day 2021. Kepada anda di rumah, di sini sahaja daripada saya dan Fatah. Terima kasih kami ucapkan kepada anda akan terus setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Selamat Hari Isnin, selamat memulakan hari yang baru, di minggu yang baru. Semoga kita semua dikurnia semangat yang positif bersama dengan rakan-rakan, keluarga untuk menjalani rutin harian pada bulan yang baru juga, bulan April ini. Jadi kepada anda di rumah, hanya di sini sahaja Sejahtera Asia, santapan pagi anda, kerana hanya dalam Sejahtera Asia, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.